Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan. Maka kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang membezakan antara hak dan batil, yang berikan kekuatan kita dalam berjalan di atas muka bumi mengikut panduan wahyu. Dan mudah-mudahan kita termasuk generasi yang telah dijanjikan oleh Allah muncul di akhir zaman, golongan yang disebutkan Ta'ifatun Mansurah, golongan yang berjaya, ataupun Firqatun Najiyah, golongan yang mendapat pertolongan Allah dan golongan yang berjaya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan golongan ini akan terus membangun dan memberikan kekuatan kepada agama yang mengikut landasan yang betul melalui Al-Quran dan As-Sunnah, berpandukan kepada akidah yang betul. Maka kita tidak ada pilihan dalam bab ini, kerana akidah menentukan syurga neraka kita. Maka kena ikut seperti mana yang diarahkan dalam firman Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu beriman wahai Muhammad, maka mereka akan mendapat petunjuk, dan mudah-mudahan kita semua dapat petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Baik, okey, ini rasanya kita pernah dapatkan. Cuma kita pegang balik, tengok balik ya, ulang kaji pelajaran kita yang berkaitan dengan manhaj agama kita, supaya kita sentiasa berada di atas manhaj yang betul, jalan yang betul. Dan saya akan explainkan dalam beberapa perkara bab ini. Kenapa? Kerana ianya merupakan satu perkara yang isu berbangkit-bangkit setiap kali kita bangun tidur, tengok ada isu baru ya. Dan isu-isu yang tidak selesai. Sampai kalimah ahli sunnah pun pening kepala semua. Ya, pening tak? Makan Panadol tak? Ya. Ada lagu baru sekarang? Lagu ada nasyid. Itulah. Nasyid Rayuyu. Ahli sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang tak clear lagi, kan? Satu benda yang berat, sedangkan itu adalah usul agama kita. Ya Rasulullah kata alaikum bisunnati. Itulah muncul kalimah ahli sunnah. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu di atas jalanku. Ya, kalau nak tahu munculnya kalimah yang disebutkan para ulama ahli sunnah wal jamaah dari kalimah hadis ini, alaikum bisunnati, hendaklah kamu di atas jalanku. Okey? Itulah ahli sunnah, simple je. Ya, wal jamaah alaikum bisunnati was sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa ar-rasyidin jamaah, yakni para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan para sahabat keseluruhannya. Itulah jemaah. Settle. Alhamdulillah, tak sampai seminit dah settle, kan? Bila sebenar kalau kita nak faham ahli sunnah wal jamaah, itulah dia. Daripada lafaz hadis. Nak dikatakan satu biji hadis itu memang tak ada. Tetapi ulama mengkhulasahkan atau meringkaskan kalimah ahli. Cukup? Dia tak cukup? Ya. Alhamdulillah. Semua dapat Yang datang dululah yang dapat. Yang tak dapat, insya-Allah. Baik. Alaikum bisunnati was sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu berada di atas jalanku dan jalan para sahabat, yakni khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk itu. Maka hendaklah wa'addu alaihima bin nawajis. Hendaklah kamu itu lain. Okey, hendaklah kamu berada di atas dua perkara ini yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Orang yang mengikut jalan Rasulullah dan mengikut jemaah. Kita ulang kaji sikit kerana kita nak masuk dalam isu-isu berkaitan dengan perkara ini. Okey, cuba tengok dalam bab ini perjalanan agama wahyu. Saya letakkan perjalanan agama wahyu kerana memang agama kita adalah agama wahyu, bukan agama akal. Ya, bukan agama akal. Dan saya terangkan beberapa kali, agama ini milik Allah, bukan milik manusia. Jadi bila milik Allah, Allah turunkan mesti diikut program ini seperti mana yang ditetapkan.
Ya, seperti mana yang ditetapkan. Yayasan Ta'lim ada program dia, mesti kena ikut. Bukan boleh nak datang macam itu saja. Ya, kalau datang nak melepak bukan di Yayasan Ta'lim, tapi di Mamak Bistro. Okey. Itu kaedah dia. Dia ada syarat-syarat dia. Jadi begitu juga, semua ada syarat-syarat SOP dia, semua yang perlu kita faham. Agama ini agama wahyu. Apabila diturunkan, kita tengok proses perjalanan agama wahyu. Allah turunkan kepada Jibril kepada Rasulullah seperti mana yang Allah nak. Dah kita terangkan, Rasulullah pun tak boleh bagi idea dalam agama ini. Allah katakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, jika Muhammad menisbahkan satu perkataan kepada kami dan bukan kami yang wahyukan, ini datang dari Allah. Seperti mana yang berlaku di kalangan masyarakat kita, ustaz-ustaz kita, ini datang dari Rasulullah. Pengkhianat. Sedangkan Rasulullah tak pernah berkata. Tipu. Kita kalau orang tipu nama kita pun kita marah. Ini kan pula Rasulullah, kerana Rasulullah kata al-kadhibu alayya laysa ka kadhabin ala ahadin. Menipu atas nama aku tak seperti menipu atas nama orang lain. Saya akan terangkan. Ya, kerana tipu atas orang lain, Ustaz Fadil cakap, itu pun bergegar juga. Ustaz tu kan. Ya. Tapi kalau orang lain bercakap, orang tak akan ambil berat. Tetapi bila disebut atas nama Rasulullah, di situ orang akan ambil perhatian. Oleh kerana itu, dalam bab ini, Rasulullah pun tidak mampu untuk membicara hak Allah jika itu bukan hak Allah. Apa Allah katakan tadi? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, jika Muhammad itu mengada-adakan yang tak pernah kami katakan, la akhadna minhu bil yamin, kami akan tangkap dia, summa laqata'na minhu al watin, kami bunuh dia. Tu dia Rasulullah. Allah ukur Rasulullah, jangan nak pandai-pandai nak katakan ini datang dari Allah. Ya subhanallah. Itu dia agama asli. Cantik. Inilah agama asli. Dan sehingga kewafatan baginda, hari sebelum wafat turun ayat al-yawma akmaltu lakum. Hari ini telah kami sempurnakan kepadamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama kamu. Agama Islam dah sempurna. Ke ada tak sempurna lagi? Rasa tak syok kan? Dah sempurna. Orang Yahudi kata apa? Kalau kami ayat ini turun, kami buat perayaan besar-besaran. Berarti seronok agama dah sempurna. Agama kita dah sempurna. Oleh kerana itu, jangan ditambah, jangan dikurang. Kerana ini program wahyu. Kalau dapat basic ni dah cantik dah. Ya. Kerana inilah program wahyu yang Allah turun kepada Rasulullah, dan Rasulullah seorang yang amanah menyampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat merupakan generasi yang amanah. Tu dia nampak tu, para sahabat, ya, generasi yang pertama menerima dari sumber yang asli, maka dia faham apa Rasulullah katakan. Dan mereka adalah generasi yang telah diiktirafkan dengan kalimah radhiyallahu anhum, seperti mana yang disebutkan dalam surah Fath. Mereka telah mendapat keridhaan Allah. Okey, selesai. Okey. Itu dia ahli sunnah wal jamaah, itulah dia. Rasulullah dan para sahabat. Namun kita kaitkan disebabkan ada hadis yang mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku. yakni Rasulullah dan para sahabat. Summal ladzina yalunahum. Okey, di situ datang tabi'in, anak murid kepada sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in. Inilah 3 generasi yang terbaik. Walaupun perkataan itu menjadi khilaf, qarni ini adakah kurun? Ya, kurun ni 100 tahun, 100 tahun. Tetapi bila Rasulullah kata khairun nasi qarni, maka difahami oleh para ulama di zaman salaf bahawa qarni ini adalah generasi. Generasi yang pertama yang bertemu dengan Rasulullah, maka itulah generasi sahabat. Okay? Bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan risalah Rasulullah, ya, dan mati dalam keadaan beriman. Itu ta'rifan sahabat. Okey, baik. Jadi inilah kalau kita nak tahu perjalanan agama kita pada peringkat awal dahulu. Okey. Selesai? Selesai ya? Minta selesai ni. Pasal saya nampak confuse sangat ahli sunnah. Mereka datang dengan ta'rifan, penarifan yang berbagai-bagai. Okey, dah selesai. Ni nak buka lagi ni. Okey. Jadi penafsiran, bila kita menyebutkan penafsiran, maka hendaklah berada dalam penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis mengikut generasi yang saya sebutkan tadi.
Tak boleh lari. Kalau orang nak tafsir akhir zaman pun, dia mesti ada sumber-sumber daripada 3 generasi ini. Dia tak boleh. Kalau tak, dia akan jadi penafsiran ikut akal. Bila ikut akal, jadi apa? Jadi habislah. Jadi ajaran sesat. Ya. Okey. Jadi Alhamdulillah, secara kasar, ini adalah generasi yang perlu kita ikut dan contohi. Kita tidak ada pilihan. Agama bukan akal. Agama program wahyu. Oleh kerana itu, kita menyaksikan para sahabat mempertahankan Rasulullah disebabkan dia mempertahankan program wahyu ni. Yang disebutkan Jilul Quranul Farid, generasi Quran yang unik, yang berada di zaman Rasulullah. Kerana apa? Yang disebutkan generasi Al-Quran yang unik, bila ditanyakan Aisyah tentang akhlak Rasulullah, perbuatan perangai Rasulullah, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Quran. Kerana Rasulullah bila dia buat sesuatu, mesti di bawah program Quran. Kalau salah, Allah tegur dia. Tu dia. Para sahabat pun kalau salah, Allah tegur tak? Ha? Allah tegur. Sahabat berbisik-bisik, orang munafik berbisik-bisik, Rasulullah bukan dengar. Allah wahyukan kepada Rasulullah. Terus Rasulullah tegur. Para sahabat buat salah, Allah wahyukan. Ya, sehingga satu kalimah yang menarik, ya, disebutkan, kami buat waktu Al-Quran turun dan Al-Quran tak pernah melarang kami. Kan? Itu menunjukkan mereka adalah generasi Al-Quran yang unik. Okey, jadi oleh kerana itu penafsiran yang terbaik yang perlu kita faham, itulah yang step-step yang saya tunjuk dalam gambar ni. Kalau nak katakan ahli sunnah wal jamaah, tu dia Rasulullah dan para sahabat. Dan nak katakan 3 generasi yang terbaik, itulah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Okey, Imam Syafi'i area mana? Atba'ut tabi'in, saya tak atba' kan. Ya, dia terletak pada generasi yang tu, yang ketiga. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam apa lagi? Imam Ahmad, Imam Abu Hanif, Imam Malik, Imam Syafi'i, generasi yang ketiga. Okey, ada apa yang tak setuju ni? Cakap ya, pasal kita nak terang ni. Kerana isu tengah panas sekarang ni. But yang diutamakan. Kenapa? Sabar. Baru nak terang. Ya. Sorry? Okey, cantik. Di mana sekarang yang isu tengah panas Asy'ariyah wal Maturidiyah? Kita kena beriktikad akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kat mana ni? Kat mana nak letak? Bawah umat Muhammad seterusnya. Oh, bawah dia. Habis yang atas ni macam mana akidah mereka? Sesat. Mereka tak berakidah Asy'ariyah, kerana Asy'ariyah tak lahir lagi. Ya, Asy'ariyah lahir Abu Hasan Sy'ari rahimahullah lahir pada tahun 260 Hijrah. Dia delete tu. Macam komputer dia delete semua. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah. Lahir pada tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i pun tak kenal Abu Hasan Sy'ari. Abu Hasan Sy'ari tak lahir lagi. Macam kita kan? Kenal tak cucu kita siapa? Lah, tak lahir lagi. Kan? Okey, begitulah kedudukan bagaimana yang dikatakan Abu Hasan Sy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Okey, homework. Buka sekarang, tengok tarikh lahir Abu Hasan Sy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Kita bagi homework sikit hari ni. Tarikh mati tahu. Okey, tarikh lahir Imam Syafi'i, kita pasal mazhab Syafi'i, tengok tarikh lahir Imam Syafi'i dan tarikh wafat Imam Syafi'i. Itulah guna handphone. InsyaAllah cuba kita tengok. Lepas tu buatkan note kat situ. Saya nak sangat buat note. Kerana kalau takkan settle, kita takkan faham apa yang sedang berlaku. Maksud tak faham sedang berlaku, mereka ni cakap apa ceritanya. Kita tengok Abu Hasan Sy'ari dulu. Berapa tarikh lahir dia? 260. Okey. Abul Hasan. Okey, Abu Hasan Asy'ari. Susah pula dia.
Hari, okey. Okey. Bapa? Tarikh lahir? 26 Hijrah. Hijrah, okey. Mati? 324. Cantik. Abu Mansur Maturidi. Yang pasal mereka sebut ni, Abu Mansur Al-Maturidi. Lahir 333. 2, okey. Tak menjadi masalah. Hijrah, okey. Wafat? Mangkat? Mati? 333. Lahir 238. Oh, 238. Meninggal 333. Okey, lahir 238. Wafat? 333. 333 Hijrah. Okey, cantik. Okey. Ingat ni, hafal ni. Okey, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Okey. Imam Asy-Syafi'i. Okey. Cepat. 150. Okey, 150 Hijrah, wafat 204 Hijrah. Okey. Nampak tak beza dia? Rahimahullah Imam Syafi'i. Apakah Imam Asy-Syafi'i menganut akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah? Jawab sendiri. Habis cerita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab sendiri dalam bab ini. Kenapa kita setengah heboh sekarang ni berkaitan dengan akidah Abu Hasan Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan mereka lahir, itu dia tarikh lahir. Bagaimana kedudukan generasi ini Imam Syafi'i sampai kepada Rasulullah. Okey? Sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Kita takkan dengar Rasulullah Al-Maturidi atau Rasulullah Al-Asy'ari. Asy'ariyah, kan? Tak pernah dengar. Kalau Imam Syafi'i pun tak dengar, Abu Mansur Imam Asy-Syafi'i Al-Maturidi atau Al-Asy'ari. Asy'ariyah, kan? Tak dengar. Bagaimana kedudukan akidah mereka? Mereka tak ikut. Betul ke salah? Kita fikir sendiri dalam bab ini. Allah bagi akal yang boleh menilai, kita boleh fikirkan sendiri. Sakit tu. Sedangkan kalau kita tengok Abu Hasan Imam Syafi'i termasuk dalam atba'ut tabi'in. Bagaimana akidah orang atba'ut tabi'in? Takkan mufti wilayah tak tahu ni Ustaz? Anda yang jahil pun tahu tak? Alhamdulillah, kita yang jahil pun tahu, kan? Okey, tapi jangan komen apa-apa. Kita doakan Allah bagi petunjuk. Okey? Ya, jangan. Alhamdulillah tak live, kan? Kita nasihat dalam bab ini Allah bagi petunjuk, tetapi kita ada pendirian kita. Okey? Itu pasal nama taklid buta, dia ikutlah buta tuli, tak ada fakta. Tetapi alhamdulillah Allah bagi kita taklid, tetapi tidak buta, kita ada fakta. Ya, kita ada fakta dalam bab ini. Okey, cuba tengok tarikh lahir Imam Bukhari pula. Dia lari sikit je. Tak jauh. 194. Okey. Imam Bukhari 194. Wafat 256. Tak lahir lagi Abu Hasan Asy'ari. Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari. Ini Imam Muhammad bin Ismail. Okey. Berapa tarikh? 194. 256. Okey. Nampak tak? Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada maklumat dalam bab ni. Habis kita, alhamdulillah. Nak tahu apakah akidah yang 3 generasi ni yang dikatakan tabi'in, tabi'in, ya, dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, muka surat yang terakhir. Juzuk pertama tu.
Okey. Tengok ayat yang ke 137. Simpan ayat ini. Pada kertas ni, simpan ayat ni. Al-Baqarah rasanya ada pada kertas ni. Oh, tak ada. Okey, simpan. Baik, kita tengok apa yang Allah firmankan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in amanu, ayat 137 Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, yakni Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Ma'amantum jamak, ya, plural bagi ganti nama kedua, kamu, ya. Maka jika mereka itu beriman, mereka, ya, plural ganti nama yang ketiga, mereka, kan, kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada di dalam pemusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Khalas, jelas bahawa kalau kita tak ikut manhaj Rabbani ini, yang kita katakan 3 generasi yang terbaik ini, habis, kita tidak termasuk dalam golongan orang yang dapat petunjuk. Okey, jadi dalam 3 generasi ini kita akan menyaksikan, kita tak pernah awak mendengar Imam Syafi'i orang kata Asy'ariyah wal Maturidiyah. Imam 4 mazhab tak akan kita dengar mereka memanggil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kenapa? Akidah itu tidak muncul pada zaman itu. Akidah yang muncul, imam-imam yang besar semua mengikut cara Rasulullah. Imam-imam yang besar ini, itu yang dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, boleh clear? Jelas? Okey, khalas. Ya, isu RUU tutup. Ya. Simple je benda ni. Ya, alhamdulillah. Dan sebenarnya kadang-kadang fakta tarikh lahir ini yang menyebabkan kita boleh berfikir. Saya mula-mula nak faham ni pun pasal kemuncak, ya, kita hafal kitab sifat 20, alhamdulillah. Bab-bab Asy'ariyah ni memang kita belajar dahulu. Cuma orang mengatakan siapa yang tak hafal sifat 20, ada yang kata tak sah sembahyang. Lepas tu, siapa yang tak hafal sifat 20 tak layak masuk syurga. Ui. Dan akhirnya kesilapan mereka kata Imam Syafi'i pun sifat 20. Tang situ kita pula baru nak berangkat belajar ke luar negeri Pakistan tu kan. Bila dengar tu bahasa Arab tak boleh lagi. Waktu tu ana unta je kan. Tapi alhamdulillah pergi ke sana belajar, Allah bukakan tang situ. Bermula saya mengkaji, ini dia Imam Syafi'i dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Di situ mula saya kaji. Dan saya tengok perbezaan tarikh lahir itu dah membuktikan bahawa Imam Syafi'i menganut akidah salafus salih, yakni ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau nak tahu ahli sunnah wal jamaah, itulah, ya, 3 generasi yang terbaik yang bermula daripada Rasulullah dan para sahabat. Okey, agama ini adalah agama wahyu, bukan agama akal. Kita hormati Abu Hasan dengan Abu Mansur kerana dia berada di zaman Mu'tazilah. Mereka berdebat, berperang dengan Mu'tazilah. Dia tak nafikan kehebatan mereka. Tetapi Abu Hasan Asy'ari, bila saat dia 40 tahun bersama dengan bapa tiri dia, Al-Jabai itu, ya, menganut bapa tiri kan, membawa fahaman Mu'tazilah, dia menganut fahaman Mu'tazilah. Tetapi lama-lama alhamdulillah dia berakan. Dia satu soalan yang ditanyakan, Mu'tazilah tak boleh menjawabnya. Lalu di situ dia merungkaikan beberapa konsep sehingga muncul sifat 13, sifat 20. Tetapi sampai satu tahap dia pun jadi blur beberapa perkara. Di situ dia minta kepada Allah, ya, bagi petunjuk. Dia bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Okay? Dia ada konteks mimpi bertemu dengan Rasulullah, ada syarat-syarat dia. Tapi alhamdulillah dia mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah,
Lalu Rasulullah tentang akidah, bagaimana, apa yang perlu aku lakukan. Lalu dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan, alaika bisunnati. Okay, senang je. Rasulullah jawab, alaika bisunnati, hendaklah kamu di atas jalanku. Terus dia terjaga, dia memencil diri sekejap. Dia katakan pada hari yang mana anak muridnya datang, dia memakai jubah jubah khutbah tu kan, khatib tu, ya, tak ke dia ada pakaian jubah dia. Maka dia pun berdiri, dia mengatakan, setelah memuji Allah dan mengucapkan ucapan, dia katakan, pada hari ini aku mengisytiharkan bahawa aku meninggalkan apa yang aku ajar kepada kamu, ya, berkaitan akidah Asy'ariyah yang mereka bincang, seperti mana aku buang jubahku ini. Dia ambil jubah tu, dia campak, dan aku kembali kepada akidah Imam Ahmad. Itu dia. Itu yang muncul kita Al-Ibanah dan juga Maqalat Islamiyin, yang karangan hari-hari terakhir dia hidup, ya, dan dia kembali kepada akidah yang dianuti oleh Imam Syafi'i dan semua. Oleh kerana itu, siapa yang belajar tentang Abu Hasan Asy'ari, dia ada 3 peringkat dalam akhirnya dia kembali kepada akidah yang betul, ya. Okey, baik. Jadi ini di antara perkara yang asas bagi saya penting sangat, kerana isu makin lama makin orang pun pening, orang semua makan Panadol tak boleh tidur dah. Macam mana ustaz, kita pun jadi tak boleh tidur, ya. Asalnya boleh tidur, bila orang kontak langsung tak boleh tidur. Okey. Jadi kita bagi jawapan begini, keadaan yang sebenar kalau kita nak tahu isu RUU, ya, sebenarnya adalah satu konspirasi yang cuba nak menghilangkan akidah yang sebenar ni. Mereka adalah golongan-golongan di kalangan yang na'udzubillah, ya. Kita doakan Allah bagi petunjuk je lah. Ya, kenapa? Mereka cuba memaksa kita menganut kepada akidah Asy'ariyah wal Maturidi. Boleh tak kita perpanjangkan ayat akhir yang khutbah Asy'ariyah Hasan Asy'ari itu, kita postkan kat mana-mana? Boleh, tak jadi masalah. Kita share tu, ustaz boleh elok sikit. Share kat murid, kita boleh postkan. InsyaAllah. Kita boleh plus kan. InsyaAllah. Taklah ustaz sibuk saja, sibuk. Tengok cucu. Tengok cucu, tengok langit, tengok bumi, semua tengok. Ustaz. Baik. Okey, ada lagi? Oh, sorry. Yang berbeza sebab dia ada kali sama dengan Syafi'i. Siapa dia? Dia mazhab yang kat Malaysia ni, faham tak? Mazhab Syafi'i ni. Kita tengok, kita disebabkan masyarakat orang awam, ya. Kalau masyarakat orang awam ada kaedah dia ada mazhab daripada dia tidak ada mazhab sebenarnya. Tu asal kita tak kisah, okey kamu mazhab Syafi'i tak apa. Kenapa? Kaedah dia biar mereka itu ada mazhab untuk diikuti, daripada tak ada mazhab mereka ikut akal otak mereka sendiri. Itu kaedah dia. Tetapi kalau mereka bertanya, kita akan terangkan, dan dakwah memang akan lakukanlah, ya, tidak dinafikan. Cuma kita mengelakkan mereka menjadi orang yang taksub. Okey, orang yang taksub. Kalau kerana orang yang taksub ini, dia akan membutakan mata, seperti mana yang berlaku pada Global Ikhwan. Taksub dah tu. Okey. Imam Ahmad asalnya anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik. Ya. Tapi Abu Hanifah dia separate, pasal dia tempatnya lain di Kufah. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad anak murid kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik, ya. Dan Imam Syafi'i waktu belajar dengan Imam Malik dalam usia dia 16 tahun rasa, 17 tahun. Mula-mula Imam Malik macam tak bagi join, kerana kelas-kelas tu syuyukh. Kelas-kelas dia macam kita ni, orang tua belaka. Orang tua belaka pula, orang lama belaka. Kan? Jadi Imam Syafi'i adalah budak 16 tahun. Tetapi 16 tahun dia, kan, bila dia nak masuk juga, okay, Imam Syafi'i test dia. Imam Malik test dia. Cuba baca. Imam Malik terkenal kitab Muwatta Imam Malik, kan. Baca. Tu dia bukan baca. Ni Muwatta Imam Malik 2 jilid setebal ni. Dia baca tanpa melihat kitab, hafal semua. Di situlah menyebabkan
dia dibenarkan duduk dengan orang lama, kan? Orang lama pun tak hafal macam tu, kan? Sabar je lah. Okey, jadi ini di antara perkara yang menarik lah. Ya. Cuma alhamdulillah di antara imam-imam ni dia satu perkara. Iza sahal hadisi fa huwa al-madhhabi. Jika hadis tu sahih, itulah ikutan aku. Disebabkan berpunca mazhab-mazhab ni, itu kena nanti buka kelas tu lah. Ya. Dia berpuncanya mazhab-mazhab ni disebabkan kedudukan hadis yang sampai tidak sama. Ya, tak sama semua dapat hadis. Disebabkan para sahabat waktu kewafatan baginda, ada yang di Syam, ada yang di Syria, ada yang di Mesir, ada di Yaman, ada di Baghdad. Jadi berselera sahabat. Dan waktu itu zaman bukan zaman mengumpulkan hadis. Jadi orang yang ada hadis, had tu je lah. Macam Abu Hanifah dimasyhur dengan pengikut Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, jadi dalil-dalil dia banyak daripada hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Dia bukan orang yang merantau. Begitu juga Imam Malik, dia tak nak keluar Madinah kerana itu bumi Rasulullah. Sehingga kan dikatakan Imam Malik tak menanggalkan, tak memakai kasut di bumi Madinah dengan harapan dia dapat kijab tapak kaki Rasulullah. Itu dia. Ya, jadi dia bukan jenis merantau. Imam Syafi'i merantau. Ya, Imam Syafi'i dari Baghdad, mak dia bagikan apa? Bekalan. Orang-orang dulu bagi je bekalan. Ya, anak-anak untuk belajar hadis, apa dia bagi? Nah, roti kering. Ambil. Pergi belajar. Dia pun pergilah belajar, bawa roti kering tu. Kepak roti kering, apa, cicah dalam, teh tarik ke? Tak. Di Sungai Dajlah tu. Sungai Dajlah makan, masuk. Ya, lembut roti tu masuk. Keluar apa? Keluar ilmu. Tu dia. Anak kita orang mak, kan? Nak makan tu. Kalau tak nak belajar. Sakit kita. Tu yang berlaku. Oi, dahsyat. Kalau kita dengar tu, dahsyat. Ya, pendidikan zaman tu begitu sekali. Aku tak nak kamu balik, melainkan dengan ilmu. Tu dia. Duduklah pergi belajar. Talaqi. Termasuk Imam Syafi'i. Ui, dahsyat ya. Kita tengok tu kerun. Cara mereka menuntut ilmu tu kerun sangat-sangat. Alhamdulillah, Allah bagi pemudah kat kita. Ni Allah bagi pemudah maklumat ilmu, kan? Apa nak dah ada dah ilmu ni. Ya, banyak ilmu hadis misalnya. Imam Bukhari duduk tu dengar. Dengar je, terus lekat. Lekat hadis dia. Macam mana tu? Kita dengar alamak lupa. Tolong rakam, kan? Tak, Imam Bukhari sekali dengar terus lekat. Tu pasal Imam Bukhari, kalau kita challenge bawa komputer Imam Bukhari, okey hadis ni, zap, hang terus komputer kita, Imam Bukhari boleh keluarkan fakta. Tu dia Imam Bukhari lah. Orang mempertikaikan hadis-hadis tu, kalau dia boleh menghafal macam Imam Bukhari, kita hormat. Tu yang disebutkan Al-Hakim. Ya, Al-Hakim tu bukan nama betul dia. Al-Hakim Ainisaburi tu. Ya, Abdul Rahman tu. Nama dia Al-Hakim tu disebabkan dia menghafal lebih daripada 100,000 hadis. Tu dia. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disebutkan Al-Hafiz, dia bukan hafiz Quran. Hafiz Quran umur 10 tahun. Ya. 9-10 itu zaman mereka menghabiskan Quran. Kalau lewat tu memang, waktu tu memang mangkuk lah dikatakan. Apa lewat-lewat hafal Quran. Mereka habis Quran yang masyhur seperti Imam Syafi'i 8-10 tu je. Al-Hafiz sebab Ibnu Hajar menghafal hadis beratus ribu dan dia mahir ilmu hadis tu. Itu pasal orang tak boleh nak mempertikaikan benda-benda yang begini. Kerana itu ulama kan. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dahsyat. Kalau kita dengar tu dahsyat sangat-sangat cara mereka menghafal hadis. Cuma teringat ada waktu kami belajar Pakistan, Tok Syekh tu cerita berlaku pada tahun, lebih kurang tahun, masih lagi perjalanan sistem talaqi ni, tahun 50-an, 40-an, 50-an. Orang tu ialah dah jadi Syekh Kabir, ya, tapi waktu dia nak menuntut ilmu tu, terhadlah kawasan terhad. Tapi dia nak belajar. Jadi dikatakan tak boleh, kami semua tempat terhad, makanan terhad, tapi dia nak juga belajar. Dia datang dari jauh. Bila dihalang, masjid boleh, tempat talaqi boleh, tapi nak bagikan hostel untuk asrama dia tak boleh. Tak apalah. Apa dia buat? Ya. Orang tak perasan. Tapi tiap-tiap pagi dia ada. Sampai satu ketika, ya, jadi heboh, tahu? Heboh, orang bising-bising. Kenapa? Nampak satu lembaga di tengah-tengah malam dan di awal pagi. Depan lembaga tu naik atas pokok.
Malam-malam dia awal-awal pagi tu nampak lembaga tu turun. Mereka pasang jerat nak tengok siapa. Rupanya budak yang dihalang itu tak ada tempat dia duduk atas pokok. Ya, sampai Tok Syekh tu kata, begini, kalaulah kita tak ambil dia, kita akan bertanggungjawab depan Allah nanti. Ya, kita akan bertanggungjawab. Maka apa kita nak jawab dengan budak yang bersungguh-sungguh tu? Baru masuk. Berarti ada lagi dia sifat-sifat macam tu. Cuma berubah zaman, berubah masa, zaman kita jangan harap. Ya. Kalau tak bagi handphone, tak datang kelas. Pula ada kan. Okey, tak apa, alhamdulillah. Al-Muhim kita ni yang paling penting kita dan generasi kita yang akan datang perlu dididik dengan ilmu yang tepat. Baik, insya-Allah kita jauh lagi ya. Cuma satu lagi kita nak bicarakan tentang hadis ni menipu atas nama Rasulullah. Dah terkait, dah tercalit dalam bab-bab ini. Pertama, dalam isu Asy'ariyah wal Maturidiyah saya minta faham dah Tak faham bagi tahu. Kerana isu ni berkaitan dengan RUU yang akan dibentangkan. Asalnya 2 hari waktu parlimen bersidang ya dibentangkan, tapi alhamdulillah qaddarallahu masya'a fa'ala, maka dia tangguhkan. Kita tak tahu lagi bila tangguh ni ya, tapi minta Allah berikan kebaikan untuk kita semualah. Mereka cuba memaksa kita untuk menganut satu ajaran saja, 2 ni konsep Abu Hasan wal Maturidi. Bagi saya takkan. Kerana saya manhajnya di sini sampai kepada Rasulullah. Okey, dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang betul. Kemudian yang kedua, penggunaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya kata dalam hadis tadi, menipu atas nama Rasulullah tidak sama seperti mana menipu atas nama orang lain. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu atas nama aku, siap tempatnya dalam neraka. Alhamdulillah kita orang awam. Tapi taklah kata alhamdulillah macam mana. Kita tak erti bab-bab hadis ni. Tetapi kami, para ustaz, ya, merupakan satu perkara yang berbahaya kalau kami menipu atas nama Rasulullah. Ya, bila menipu atas nama Rasulullah berarti menipu atas nama Allah. Apa kami nak jawab depan Allah? Tentu tempatnya di neraka. Tapi kita tengok sehari dua tak segan sibu seorang ustaz tu, dia katakan hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dia bawa Sunan Sittah sekali, berkaitan dengan menyeru istighasah, menyeru pada Rasulullah yang dah mati. Ui, jahat betul. Saya katakan jahat, pengkhianat agama. Kerana itu tak ada dalam kitab hadis. Jahat betul lah. Dengar betapa dia berani menggunakan atas nama Rasulullah semata-mata untuk kepentingan sesuatu. Na'udzubillah. Okey. Pertama, kita dah tahu bahawa menipu atas nama Rasulullah tidak sama menipu atas nama orang lain. Dan itu adalah usul kita. Itu pasal tuan-tuan dan puan-puan nak tahu ustaz di atas ustaz tu betul ke tidak berkaitan dengan hadis. Bagaimana penggunaan hadis dia. Ya. Bagaimana dia menggunakan hadis tu, palsu ataupun tidak. Kalau ustaz tu maintain sikit-sikit hadis sahih hadis, itu ustaz tu masalah tu. Ya. Dia mempertingkai orang nakkan hadis sahih. Dia nak ajar anak-anak murid dia jahil, ikut membuta tuli. Okey, baik. Rasulullah SAW, kita dah tahu dia tidak boleh menipu atas nama Allah. Dia akan dibunuh, akan dihancurkan. Itu pasal kalau kita tengok bila dalam hadis, bila sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," Rasulullah kadang-kadang tak boleh nak jawab. Kenapa? Wahyu tak turun. Dia tak boleh jawab ikut suka hati dia. Dia terpaksa tunggu. Kes Aisyah yang dituduh berzina, berapa lama nak tunggu? Ya, sahabat Nabi yang 3 orang tu dalam perang Tabuk, berapa lama nak tunggu? Ya, menunjukkan Rasulullah tidak berkata-kata mengikut hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Muhammad itu tidak berkata mengikut hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Itu dia. Subhanallah, saya katakan kalau kita ikut agama kita yang ori ni, ya memang cantik, akan berlaku satu ledakan yang cukup hebat pada generasi kita. Tapi masalahnya orang tak faham. Orang rasa macam apa yang Rasulullah buat tu tak lengkap, tak best, tak perfect, tak cukup. Kalau boleh, kenapa nak zikir-zikir tak macam ni? Lagu-lagu lah sikit. Dia nak lagu-lagu orang Melayu kita kan. Sakit. Dia nak tambah lagi. Tuan-tuan punya produk, misalnya siapa yang pandai buat kek lah misalnya kan, kita dah buat cantik, tiba-tiba orang nak tambah kek kita. Mau penampar kan, mau ambil kek lepang kat muka dia.
Kenapa masuk urusan aku? Itulah agama. Walaupun kamu kata tak cantik, itu pandangan mata kamu, idea kamu, tapi bagi aku cantik. Secret recipe kan. Kenapa secret recipe? Saya bukan minat kek. Tak minat kek. Tapi bila datang secret recipe, terus jadi minat. Kacau betul. Okey, baik. Jadi yang menjadi isu, para sahabat clear. Kita akan menyaksikan para sahabat tak pernah menipu atas nama Rasulullah. Mereka ikut sebiji-sebiji. Ya. Dan muncul pada zaman tabi'in bermula orang mempergunakan atas nama Rasulullah. Kenapa? Mereka melihat produk, kalau guna atas nama Rasulullah, produk laku. Ya. Mereka akan mendapat tempat. Itu semua ada kepentingan. Itu pasal yang disebutkan misalnya, seorang tu nak jual terung, tak laku terung dia. Maka dia mengatakan, ada idea. Rasulullah bersabda, barang siapa yang makan terung maka otaknya akan bijak. Kan? Terus laku. Berbahaya. Ui, dahsyat ya. Itu belum lagi ulama-ulama yang zuhud kan, yang nak mengajak orang berzuhud kan, maka dia gunakan hadis-hadis palsu. Ya, jahat. Ya, jahat sangat-sangat. Okey. Atas nama Rasulullah tak boleh digunakan. Tak boleh melainkan pada tempat yang betul. Sekarang kita lihat apabila orang yang menggunakan hadis palsu. Ya, hadis satu yang berlaku hadis palsu. Okey? Maka ramai yang ikut kejahilan. Itu pasal, maaf katalah, bukan nak kata kahwin-kahwin 2, 3 kan. Setengah seorang suami itu dia kata kepada isteri dia, kan Rasulullah kata, kalau kamu redha untuk kahwin 2 maka dapat payung emas di akhirat kan. Ada palsu. Dan suami dia tahu, siap dia di neraka. Dia bawa lah bini dia tu ke neraka. Okey, hadis palsu tak boleh diguna. Tapi dia pakaikan untuk menipu, jahat. Ya. Okey, ni hadis palsu. Alhamdulillah Allah munculkan sahabat-sahabat kita untuk berbicara tentang hadis ini. Ya. Dan alhamdulillah kita tengok kesan daripada sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita yang membahaskan tentang hadis-hadis palsu agak cantik dan orang mula berfikir sikit. Dia ni ustaz-ustaz yang tak sunnah ni pun pening kepala nak kena rujuk pula hadis-hadis. Kan? Hadis-hadis. Tapi memang lelaki yang terakhir yang saya dapat ni memang jahat, saya katakan. Jahat tu pasal dia ambil sunan sittah tu sekali. 6 sunan dikatakan ada. Tak ada walaupun satu. Ya, jahat tu. Okey, baik. Kemudian kemunculan ulama-ulama hadis ini yang menyebabkan mereka tak boleh dah. Macam mana ya idea nak jadikan. Jadi akhirnya alhamdulillah orang berakal sikit dan tak ikut hadis palsu. Bila tanya, ustaz hadis tu sahih ke tidak? Dia mesti pening. Kalau orang bukan sunnah mesti pening. Kalau nak tahu kenal ustaz tu sunnah ke tidak, tanya, ustaz hadis ni sahih ke tidak? Apa? Tengok jawapan dia. Kalau dia macam bengang je, berarti ustaz tu bukan sunnah. Tapi kalau ustaz tu kata, okey nanti saya semak, okey cantik, ustaz macam tu cantik. Ya, baik. Bila mereka dah tak boleh nak buat hadis palsu, cerita-cerita palsu, maka mereka adakan juga di antaranya apa dia? Keturunan perang palsu. Keturunan atas nama Habib. Habaib. Okey. Ini di antara penyakit bagi kita yang tak faham. Keturunan Rasulullah. Syarat yang menyebabkan keturunan Rasulullah menjadi agung itu adalah ittiba' Rasul, mengikut Rasul. Kalau keturunan Rasulullah, dia keturunan Rasulullah tapi perangai macam Abu Lahab, dia tidak dikategorikan. Kalau keturunan Rasulullah tapi akidah dia akidah fasid, dia tidak dikategorikan. Betul kata apa Sayyidina Ali, al-haqqu la yurafu birrijal, ta'riful haqqa wa ta'rifur rijal. Kebenaran tidak dilihat kepada lelaki berserban jubah ke apa keturunan ke tak. Kamu kenal kebenaran, kamu kenal siapa lelaki itu. Dan Imam Syafi'i katakan, jangan kamu lihat orang berjalan di atas air ataupun terbang itu karamah, tapi tengok akidah dia. Senang je, tengok akidah dia, baru kamu kenal itu karamah ke ataupun istidraj, kelebihan untuk orang-orang yang berdosa. Jadi macam mana di antaranya? Inilah berkaitan dengan bab-bab ni. Kenal je. Mereka cuba nak perkenalkan mereka tu Habib, kenapa? Ataupun keturunan Rasulullah. Disebabkan ingin kepentingan peribadi.
peribadi mereka tu. Jahat. Ya. Bila suruh uji DNA takut pula kan. Takut, dah tahu bukan hak, memang bukan keturunan. Kan? Dan akhirnya orang terpengaruh nun di Indonesia. Berapa ramai yang tertipu dengan kalimah habaib ni. Kita pun hampir tertipu. Ya. Bila datang seorang lelaki dari Morocco, handsome pula tu kan. Ada yang tanya saya tu, "Ustaz, handsome betul lah keturunan Rasulullah. Kamu minat handsome dia." Ya. Terus nisbahkan keturunan Rasulullah. Kita bila dia datang tu dikatakan keturunan Rasulullah, kita ready tengok dulu. Memang paras bentuk badan kita akan study di situ. Bila tak bersifat seperti mana di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bukan keturunan. Dia cuba nak mempergunakan. Okey, tak apa, kita tengok. Dah nampak. Ya, ada benda-benda yang tak kena. Kemudian kita tengok kawan dia. Siapa kawan dia? Tahu tak kawan dia siapa? Tu dengan seorang ustaz penipu tu yang kat Kelantan tu, yang buat replika barang-barang peninggalan Rasulullah. Bila tengok tu, clear penipu. Habis cerita. Bila kita kenal penipu, kita tahulah siapa yang ikut dia penipu belaka. Kawan dia kan. Sorry orang Kelantan. Ada orang Kelantan marah pula ustaz ni kan. Tak, memang. Pasal apa kita katakan bila diisytiharkan, okey ini replika datang daripada barang-barang peninggalan Rasulullah. Orang pergi tu cium tapak kaki Rasulullah tu. Nak berkat. Kita kata okeylah kalau betul tu okey, tetapi masalahnya tak betul. Lepas tu dia menipu. Ini surat daripada Museum Arab Saudi. Dia ingat zaman tahun 40-50-an lepas kan, nak kena bawa surat tanya dulu. Ya, berbulan-bulan nak sampai sana. Hari ni snap je terus hantar. Tiba-tiba Museum Saudi mengatakan kami tak pernah hantar surat apa-apa pun. Habis. Memang penipu besar. Kan? Itu penipu barang-barang Rasulullah masuk juga tu. Ya. Lepas tu dia marah lah. Dia marah orang sunnah. Ya. Bisnes dia diganggu. Tapi yang menyebabkan kamu jahat tu, kamu mengatakan ini barang peninggalan Rasulullah, dan akhirnya orang nak cari berkat dengan cara mencium apa semua. Ya, ini di antara perkara yang berbahaya. Okey, keturunan Rasulullah selesai. Kita tengok dan akhirnya Jakib kata bukan keturunan Rasulullah kan. Ya. Memang tak nafikan saya Syarifah ke kan, ataupun Siti bagi Perak dikaitkan dengan keturunan Nabi, kelahiran daripada sana, tak nafikan. Ya. Saya pun jalur saya pun ada juga. Ya. Jalur daripada mak saya, opah saya tu Siti Syarifah kan. Dia combine kan. Orang ambil Syarifah di utara sana, dia combine kan Siti dengan Syarifah. Siti Syarifah binti Said Ahmad, nampak tak? Alhamdulillah, kalau nak panggil saya Habib pun masya-Allah kan. Tapi saya bukan Habib, tak naklah Habib kan. Okey, jadi masalah ini adalah masalah, bukan masalah ialah keturunan. Kita kata kita hormat kalau betul mengikut cara Rasulullah. Kalau tak, tolak. Kemudian habis ni peninggalan Rasulullah ya, yang dibuatkan oleh si jahat tu. Pasal apa saya panggil jahat? Disebabkan dia menipu atas nama Rasulullah lah, peninggalan Rasulullah. Dan buat pengetahuan kita tidak ada dah sekarang peninggalan Rasulullah. Kalau ada, buktikan sanad. Itu je. Ya, buktikan sanad. Yang syoknya benda-benda ni berlaku peninggalan Rasulullah seperti tempat-tempat yang masyhur dengan khurafat, seperti di Turki. Lepas tu di mana? Kashmiri. Ya. Itu tempat-tempat yang bermasalah. Silat itu yang kita kata silat-silat janggut mat mana tu dia ambil, dia letak kata janggut Rasulullah. Kan? Jadi macam JSB ni. Gila. Okey, baik. Kemudian dia menipu atas mimpi bertemu dengan Rasulullah. Mimpi atas nama Rasulullah dia ada dua perkara. Betul ataupun tidak. Betul, hadis mengatakan syaitan tidak boleh muncul menjelma sebagai Rasulullah. Tahu tak boleh muncul. Maksud dia tak boleh bentukkan diri dia seperti Rasulullah. Tetapi dia boleh menipu, mendakwa dirinya Rasulullah. Kan?
Pasal seorang tu dia kata, "Ustaz, saya semalam mimpi, ya Allah, cantiknya Rasulullah." Percaya. Janggut dia putih semua. Percaya. Ada komen? Janggut Rasulullah putih boleh dikira. Tiba-tiba semua putih. Awak tak kenal Rasulullah. Tu dia. Dia tak kenal Rasulullah. Syaitan duk tipu. Ya, aku Rasulullah. Yang macam nanti kita cerita Yaqzah je lah. Ya. Okey, faham? Syaitan akan dakwa dirinya Rasulullah, tapi kita tak kenal Rasulullah macam mana? Pasal saya dalam waktu saya bermimpi, ya, ini saya lah mimpi. Dia berkata, Rasulullah ada di sana. Saya pun pergi dalam mimpi itu. Tengok-tengok muka dia ala orang Turki, kan? Muka Turki, janggut dipotong. Lepas tu waktu dalam mimpi tu dia pakai short. Okey, sekarang Rasulullah dah. Kalau dah janggut dipotong bukan Rasulullah. Walaupun dalam mimpi tu kata itu Rasulullah, berarti syaitan menipu kita. Kalau orang yang tak faham, ya Allah, kata aku mimpi bertemu Rasulullah. Nampak tak? Okey? Tapi kalau mimpi betul, dia syarat mimpi Rasulullah sama ada sifat yang dimaktubkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang hadis riwayat Tirmizi itu. Satu, kita tengok sifat-sifat dia. Yang kedua, dia tidak akan ajar perkara yang tak terdapat dalam hadis. Macam tadi Imam Syari kata, alaikum bisunnati, hendaklah kamu di atas jalanku. Kan? Itu memang ada dalam hadis dan itu adalah kalimat yang kita faham betul. Okey, satu. Dan kedua, kalau dia kata dia bagikan satu zikir tertentu hanya untuk kamu, dia kata hanya untuk kamu, berarti agama kita tak sempurna lagi di zaman Rasulullah. Sedangkan Allah kata dah sempurna. Berarti syaitan dia mula terpengaruh dengan zikir-zikir tersebut dan menyangka itu datang dari Rasulullah, sebenarnya itu datang dari syaitan. Okey. Dia mesti zikir, kalau Rasulullah kata beramal begini, mesti ada dalam hadis-hadis. Kan agama dah sempurna. Okey? Jadi aku ada mimpi jumpa Rasulullah, tengok macam orang Kelantan apa tu tipu tu. Okey, 5. Apa lagi ya? Ya kaza. Tapi dahsyat dia bab keturunan ni jahat, di antara yang jahat. Satu saya jumpa dalam Facebook, dia nak juga dikaitkan dengan Rasulullah. Apa dia? Dia kata inilah kuda di antara kuda keturunan kuda Rasulullah. Kuda pun dikaitkan. Ya Allah. Nak juga. Tu nampak tak nama Rasulullah kan? Bagaimana kedudukan orang. Ya. Semata-mata nak ambil kesempatan. Okey, sekarang kita masuk bab Yaqzah yang menjadi isu dalam sistem Sufism, termasuk dalam isu global ikhwan. Ya. Agak menarik dalam global ikhwan yang kita nampak bila disebut Yaqzah ini, Yaqzah apa dia? Yaqzah bertemu Rasulullah secara hidup. Ya, itu Yaqzah. Rasulullah dah wafat, tapi dia bertemu juga dengan cara hidup. Macam mana tu? Orang Sufi akan terima kerana mereka bab kata Imam Syafi'i, kalau orang tu cerdik pandai, dia masuk pada pagi hari dengan grup Sufi ni, pada petang hari dia keluar dengan bodoh, bingung. Ya. Kerana dia ditekankan dalam perkara-perkara yang khurafat macam inilah. Okey. Yaqzah ini di dalam pemahaman mereka, Rasulullah menjelma dalam bentuk-bentuk tertentu dan mereka mengatakan Rasulullah masih hidup. Sebagaimana golongan ini mengatakan Abu Ya dan Syekh Suhaimi masih hidup. Ini jahat ni ya, cara pemikiran. Okey, kita terangkan. Dia dah gulung tangan ni. Baik. Dalam sistem tarikat, ya, saya pun pernah masuk tarikat dulu kan, yang pernah saya cerita, Nasyabandi. Okay. Dalam sistem tariqah, mereka mengatakan bahawa Rasulullah ini masih hidup. Itu pasal mereka cerita, kita akan dapati dalam cerita-cerita mereka, siapa yang pergi kat kubur Rasulullah bersalaman kadang-kadang kan, Rasulullah unjuk tangan bersalaman. Lepas tu berbagai-bagai ceritalah kita lihat. Dan di antara orang-orang yang jahat, di antara ketua-ketua semua tarikat,
yang mana yang mengisytiharkan mereka berbicara dengan Rasulullah di balik tabir. Kalau Yaqzah, istilah golongan tarikat di balik tabir. Okey. Macam mana kalau apa ni? Ayah Pin dia duduk dalam teko itu naik ke atas langit ke apa? Ha? Dia Tuhan, kan? Okey. Maka orang-orang awam ni, itu pasal kita alhamdulillah kita tidak ikut membuta tuli. Alhamdulillah, kena bersyukur pada Allah. Ya, daripada awal kita faham agama, daripada teruk apa semua Allah bagi petunjuk kepada kita, dan akhirnya kita tak ikut orang membuta tuli. Bayangkan kadang-kadang kita baca, macam saya dulu suka baca buku-buku Tok Wali ni kan. Di antara Tok Wali tu, macam Tok Wali di Malaysia yang terkenal, beberapa cerita Tok Wali. Ingat ya, tuan-tuan dan perempuan, cerita-cerita ni macam kita tengok kisah JISB, Global Ikhwan, JISB ni ya, itulah cerita yang dibawa oleh orang-orang yang fanatik pada tok guru mereka. Tak betul pun, tapi mereka nak kembangkan cerita, tengok bulan nampak Tuhan, nampak Syahri Muhammad kan, bulan purnama tu nampak Syahri Muhammad. Ya. Pada zaman tahun yang dikatakan kiamat akan berlaku, mereka nak berhadapan dengan tentera Yahudi, siap dengan tasbih tu, biji tu, pum, boleh meletup. Ui. Waktu tu saya dengar ya, kat Pakistan waktu tu. Okey. Baik. Jadi golongan-golongan sufi ni dia mengambil kesempatan menipu pengikutnya dengan mengatakan mereka boleh berbicara dengan Nabi dalam bentuk dia sahaja yang dapat dengar. Pasal orang lain tak boleh. Orang lain kategori berdosa kan. Yaqzah jadi dia dapat, dan dikatakan arahan Nabi apa semua. Okey, tu dia sufi. Tetapi JISB ni lain sikit. Dalam peristiwa kami di Pakistan dulu, ya, grup yang masyhur dalam bab ini adalah nama dia Bralwi. Bralwi ini dia pakai serba hijau, serban hijau, kopiah hijau, baju hijau, yang jenis-jenis Tok Wali mereka itulah. Itu Bralwi. Kalau di masjid mereka ada tulis Ya Allah, Ya Rasulullah. Ya, kalau Ya Rasulullah, kami di sana tak solat. Kenapa? Kerana itu adalah unsur syirik. Mereka mengatakan Rasulullah hidup. Ya, dan mereka menyamakan Allah dengan Rasul tu sama. Itu pasal bagi mereka Asmaul Husna 99, Asmaul Rasul pun 99. Ya. Itu dia kepercayaan mereka. Bahkan kalau saya sebut jadi isu bagi orang yang tak faham berkaitan dengan Nur Muhammad, hadis palsu Nur Muhammad tu ya merupakan hadis yang sahih bagi mereka. Tu dia kalau nak kenal. Ya. Kenapa? Asalnya penciptaan dari Nur Muhammad, akhirnya Muhammad itu adalah Tuhan kan. Dahsyat. Dia tipu nyawa orang dia. Penipu betul. Okey, Rasulullah nak datang ke Pakistan. Jaldi karwana. Dia cakap Urdu lah. Okey. Apa perlu buat? Okey, infak untuk tiket Rasulullah. Bodoh. Dia pun kumpul. Lepas tu Tok Guru dia pun hilang lama. Mungkin dia ke London ke apa ke kan. Lepas tu balik. Disambut meriah. Okey, Tok Guru bawa balik dari Madinah. Yalah, dia buat round kan, buat maksiat dulu, lepas tu pergi ke Mekah untuk taubat kan. Disambut, ya, sambut. Okey, mereka pun adakan majlis menyambut Rasulullah datang. Okey, Rasulullah nak bersalaman dengan awak semua, pejam mata, tanda tangan. Macam tu. Orang boleh percaya, ya, nipu atas nama Rasulullah. Okey. Dalam kisah tarikat ni dia penipu-penipu, itulah zaman dulu dia kira orang ikut je, tapi zaman moden seharusnya kita boleh berfikir. Misalnya dikatakan Tok Wali solat Isyak nun di Mekah, dia ada di Kelantan. Masuk waktu Isyak dia berada di Mekah. Boleh percaya tak? Beza time kita dengan Mekah 5 jam. Kalau dia pergi Mekah buat apa ya? Solat Isyak ke mana? Asar lagi, rasanya bukan waktu asar. Bengak betul lah Tok Wali tu kan. Dia solat apa sana? Nampak tak? Orang dulu boleh percaya. Tapi alhamdulillah teknologi zaman kita boleh berfikir. Tapi ingat, zaman sekarang pun masih ada orang percaya. Itu masalah dia. Ya. Baik, sekarang itu Yaqzah yang berlaku pada Syahri pada grup tarikat.
Tetapi baru saya perasan bila perbicaraan tu si Azura itulah, ya, yang saya geram sangat tu, ya, Azura, yang mana dialah mastermind, bagi saya dialah mastermind dalam bab GISB ni hancur, ya, dengan idea-idea dia atas nama Rasulullah. Dia tipu Syahri Muhammad. Sebenarnya kalau nak tahu, dia kata dia perantaraan antara Rasulullah dengan Syahri Muhammad. Macam mana? Bila dia terpejam tu, maka ruh Rasulullah menjelma dalam tubuh badan dia. Saya study balik. Mula-mula sebelum perbahasan tu berlaku, saya study macam mana si Azura ni main peranan kan. Tapi Azura, tak payah tulis nama Azura, tak apa. Nak tulis juga. Dalam 9 orang orang besar dia, itulah perempuan seorang yang dikatakan berkatnya tisu Azura tu kan. Tak mana dia letak tisunya ke tiar ke hidung ke apa, berkat. Okey, apa berlaku? Sebenarnya bila Azura tu dia pejam tu, dia dirasuk oleh syaitan, jin, bukan roh Nabi itu masuk. Dan kita kena tahu jin memang itulah, dia nak tipu selagi boleh dipergunakan, dia akan tipu. Dan akhirnya dia tipulah. Dikatakan Abu Ya lah Imam Mahdi, Abu Ya lah begitu begini. Itulah si Azura tu. Ha? Ditahan 9 orang semua. Semua tu ada berkat tu. Kita harap berkat dia lah tu, kan? Berkat kamu lah sungguh, kan? Yang tu janggut, yang tu ada pula seorang tu nama Fadil pula. Geram saya. Dia pun mampu pula. Tak senonoh betul lah. Geram pula. Biarkanlah itu. Okey, jadi mereka ni, ya, tertipu dengan si Azura ni. Termasuk Abu Ya, termasuk Ummu Jah, semua tertipu dengan Azura. Ya. Tertipu daripada jin yang rasuk dia dan memberikan kononnya itulah roh Rasulullah. Kan saya kata tadi, dia boleh tipu atas nama Rasulullah. Ya, akhirnya dia bagilah apa yang berlaku sampai hari ini. Dan bila Abu Ya mati, Ummu Jah ada kaitan juga. Ya, kita nampak ada menggunakan kesempatan dia namakan atas nama Wasilah. Hanya Wasilah Abu Ya ini melalui Ummu Jah. Dan bila Ummu Jah ni mati tahun 2015 bulan Oktober tu, di sini Azura dengan Nasaruddin ni main peranan. Ambil kesempatan lah. Tu pasal yang kes anak Abu Ya yang tu kan, Atiyah. Tapi saya cuba nak pastikan supaya Ummu Atiyah ni tak kena dengan mak dia, tapi berlaku bulan Oktober yang apa yang diceritakan tu. Ya. Adakah emaknya membiarkan, Ummu Jah tu membiar, ataupun selepas kematian mak dia, pasal bulan Oktober mak dia mati, kan? Tapi kita katakan memang mereka menggunakan nama Rasulullah. Rasulullah suruh cerai semua, Rasulullah suruh kahwin gini. Macam tu kan, mudah sangat. Nampak tak si Azura punya kerja? Bagi saya, kalau apa-apa Azura tu yang kena teruk. Bila Azura dah tak ada, berarti tak ada. Macam mana siapa nak berhubung dengan Rasulullah kan? Itu pasal Azura kenalah buat sesuatu pada dia. Jahat tu. Sorry kalau ada nama Azura dalam. Azura dalam ni alhamdulillah baik, masya-Allah. Okey, jadi faham tak tentang yaqazah apa yang berlaku? Dan ingat tuan-tuan dan puan, yaqazah tidak wujud zaman sekarang. Kalaulah wujud bermula zaman wafatnya baginda, Abu Bakar akan mengambil kesempatan untuk berbicara. Kenapa berlaku perang Siffin, perang Jamal, antara perselisihan para sahabat? Kenapa Rasulullah tak muncul? Kan? Kalau dia betul-betul hidup selepas kewafatan dia, kan? Kenapa para sahabat tak boleh kan merujuk kepada Rasulullah segera? Perang Siffin, perang Khandaq, perang Jamal. Tetapi Rasulullah tak wujud. Rasulullah dah wafat. Macam mana nak rujuk? Tetapi akhir zaman pula dimunculkan, merupakan penipuan pada masyarakat, orang-orang yang tertentu ada kepentingan. Oleh kerana itu berhati-hati, ya. Senang cerita berhati-hati. Okey, ini kita dah jelaskan dalam bab ini tentang atas nama Rasulullah. Jadi berhati-hati je lah. Selesai dah. Habis Ahli Sunnah wal Jamaah dah clear dah. InsyaAllah dah boleh jadi ustaz, jadi ustazah. Lawan. Okey, ada apa soalan?
Tak ada. Okey. Nak ada orang bertanya. Orang Orang bertanya, masyarakat bertanya yang Wahabi itu adalah salah ke atau betul ke, tak tahu di mana dulunya. kita nasihat, kita bukan Wahabi ya. Biarlah orang kata Wahabi apa, biarkan. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah. Biar orang nak bicara tentang Wahabi, jangan terasa kita bukan pengikut Muhammad Abdul Wahab. Kita pengikut Muhammad Rasulullah, Muhammad Abdullah. Okey. Kalau dia kata apa, letaklah. Kita jangan layan. Saya nasihat, jangan layan, jangan berdebat. Ya, macam taraf kita ni lantaklah, tak usahlah. Kita tak usah layan. Kami mengikut Rasulullah, dah habis cerita. Saya nasihat tu. Kerana saya sendiri tak suka berdebat dalam bab-bab ni. Okey. Kalau bagi fakta macam ni, okey, you terima tak nak dah. Itu je. Tapi nak kaitkan Muhammad Abdul Wahab pun, ingat ya, tuan-tuan ada perempuan, kalau kita tak bela Muhammad Abdul Wahab pun tak menjadi masalah. Tetapi kalau kita tak bela Rasulullah, ada masalah. Itu penting. Ya. Okey, boleh jelas? Baik. Tak bela Ustaz Fadil pun tak ada masalah. Tetapi tak bela Rasulullah jadi masalah. Okey, jom. Sekarang kita baru masuk tafsir Quran. Dah tinggal sikit lagi. Tak apa, kita masukkan sedikit tentang ayat yang agak menarik dalam surah ni, yang berkaitan dengan surah Al-Ma'idah, ayat-ayat yang terakhir. Jom kita lihat. Tak apa ya? Allah berfirman, dan kita masuk dalam bab yang berkaitan dengan surah Al-Ma'idah. Ya. Dan kita telah membicarakan ayat keberapa hari itu? 112 yang berkaitan dengan Hawariyun bertanya, ya Isa bin Maryam. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami, dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang yang menyaksikan hidangan tersebut. Okey, baik. Dalam ayat ini kita lihat satu grup yang dinamakan Hawariyun. Hawariyun ini adalah pengikut setia bagi tiap-tiap Nabi, dan pada Nabi Isa dikategorikan 12 orang Hawariyun. Mereka pengikut setia. Ya, dan pada Rasulullah pun ada Hawariyun. Nama dia Zubair ibn Awam. Ya, dia adalah Hawariyun Rasulullah, tapi dia seorang. Tetapi keberanian dia bukan sebarangan. Bila sebut Zubair ibn Awam, keberanian dia memang, kata orang moden ni, gila-gila punya. Kan? Memang berani. Sampai dikatakan siapa boleh dapat maklumat, semua orang tak berani. Dia waktu tu dia masuk Islam, dia baru masuk Islam dalam umur 16 tahun. Muda lagi. Tapi keberanian dia cukup dahsyat sampai dia pergi masuk ke kawasan yang mana kalau masuk tu hidup mati belum tentu. Ya. Dan dibawa berita gembira tentang waktu itu penghijrahan para sahabat ke Habasyah. Ya, itu dia. Zubair ibn Awam, ya, yang mana anak dia terkenal juga kegagahan dia. Siapa dia? Abdullah ibn Zubair. Ya, yang pernah jadi khalifah di Mekah, yang berlaku peperangan dia dengan Hajjaj. Ya, dahsyat. Okey, baik. Hawariyun ini setia kepada Nabi Isa, dan disebutkan Allah menceritakan kepada kita tentang sifat-sifat Hawariyun yang perlu kita ikuti, yakni para sahabat ikuti, seperti mana yang disebutkan dalam surah
Cuba tengok surah Ali Imran ayat 52. Baik. Muka surat 67 ayat 56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang berserah diri. Okey, ini golongan Hawariyun muncul dalam surah Ali Imran dengan kesetiaan. Kenapa? Ini di antara ayat-ayat yang nak menceritakan Nabi Isa di saat-saat akhir dia. Isa membawa agama wahyu yang digelarkan dia sebagai Nasrani. Mereka ada Yahudi. Yahudi itu berpecah, Nasrani dalam pembawakan Isa. Dan Yahudi ini memang jahat dan dia tak suka kepada Isa. Percubaan bunuh beberapa kali dan ini termasuk percubaan bunuh Nabi Isa AS. Okey. Jadi Hawariyun mengisytiharkan, kami setia kepada kamu wahai Isa. Itu dia ya. 12 golongan ni yang dikatakan cukup hebat, berani mereka. Okey, tak apa. Apabila Allah menceritakan begitu, nak menceritakan bagaimana kedudukan Hawariyun, kenapa Nabi Isa begitu sayang kepada mereka, kerana kesetiaan mereka. Di dalam surah Shaf, Allah ceritakan lagi, disebutkan nama Hawariyun. Okay, surah Shaf, juzuk yang ke-28. Okey, ayat dia ayat ke-14 muka surat 552. Jumpa? 552. Bismillah. Surah ke-61 ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang yang menang. Okey, baik. Jadi dalam peristiwa, kita melihat dalam bab ini Hawariyun adalah orang yang mendapat tempat sehingga Allah menyebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran
kerana kehebatan mereka. Dan dia adalah penolong Nabi Isa AS, sehingga menyebabkan kepercayaan Isa begitu tinggi, terutama dia di hari-hari akhir mereka. Namun dalam ayat ini menarik sekali, mereka meminta sesuatu kepada Nabi Isa sebagai nak bukti mereka, amalan mereka diterima. Tapi itu khas untuk kaum Bani Israel bersama Nabi Isa. Tetapi kita tertarik dalam bab ini, pengikut Rasulullah tak pernah minta, kan? Itu kehebatan pengikut Rasulullah. Mereka tak tunggu apa juga bukti bagi mereka beriman. Seperti kita katakan, mereka ni apa dalam ayat tu kata tentang ayat ni, kita lihat untuk apa? Ingat ketika pengikut Isa berkata, wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa sampai kata, takut pada Allah, jangan minta. Allah mampu dah? Mampu. Apa juga yang kita rasa tak mampu, mampu bagi sisi Allah. Tapi mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami, yakni iman kami, dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang yang menyaksikan hidangan tersebut. Itu dia. Tetapi para sahabat, alhamdulillah kita menyaksikan sahabat Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat dan Injil memang dahsyat. Mereka bersifat beriman je. Mereka tak ada nak cakap banyak-banyak ya Rasulullah, tak ada. Sehingga kan sampai berita yang tak logik di akal pun mereka beriman, kan? Misalnya cerita Isra Mi'raj. Bayangkan Abu Bakar bila dapat berita tu, nampak tak iman Abu Bakar ni? Dapat berita tu, lalu dia kata, adakah Muhammad yang mengatakan begitu? Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam tempoh sebulan punya perjalanan, satu malam. Tak logik pada zaman tu. Zaman sekarang logik. Adakah Muhammad yang berkata begitu? Ya, Muhammad yang berkata. Mereka mengharapkan Abu Bakar keluar meninggalkan agama Islam. Lalu apa dia kata? Kalau Muhammad yang berkata, lebih dari itu aku beriman. Tu dia. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, gelaran As-Siddiq itu datang daripada keimanan yang begitu. Dan Rasulullah mengingatkan umat Muhammad di akhir zaman akan muncul golongan ini. Kita tak tengok Rasulullah, tapi kita boleh beriman. Dahsyat tu. Tak pernah tengok mukjizat Rasulullah, tak pernah, hanya dengar je, tapi kita boleh beriman. Golongan ini akan mendapat tempat di sisi Allah. Kehebatan umat Muhammad di akhir zaman. Jadi jaga iman kita. Jaga iman kita. Dan Hawariyun meminta itu tak menjadi masalah. Kenapa? Ianya telah berlaku dan Allah telah membenarkan. Cuma Nabi Isa mengingatkan, fattaqillah, takut kepada Allah. Jangan kamu minta sesuatu yang pelik-pelik. Tapi mereka dah kata untuk menambahkan iman kami. Lalu Allah mengatakan, Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Isa putera Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezeki kepada kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Okey. Dikatakan bahawa Nabi Isa, bila atas permintaan mereka tu, Nabi Isa memakai pakaian tertentu. Ingat, orang dahulu tak boleh bermunajat atau bersolat melainkan ada masjid. Tu orang dulu. Jadi terkenal di Baitul Maqdis pada dom rock tu kan. Itu adalah tempat macam masjid bagi Nabi Musa apa semua. Mereka sembahyang dalam tu. Munajat dalam tu. Okey.
Maka Nabi Isa menyediakan pakaian dia tertentu, ya, lalu dia pergi masuk ke dalam masjid, ke tempat peribadatan dia. Dia merayu-rayu kepada Allah, ya, dia minta, inilah di antara doa, dan Allah turunkan, ya. Tapi Allah bersyarat, ya, ini dia syarat-syarat dia, yang mana syarat-syarat ini merupakan syarat kalau kamu ingkar lepas kejadian tu, maka kamu tahu, ya. Kita tengok apa dia. Allah mengatakan, qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azzibuhu 'adaban la u'azzibuhu ahadan minal alamin. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyeksakan dengan seksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Tu dia. Kalau kamu lepas ni kafir, ya, kamu akan kena seksaan yang dahsyat. Okey. Bagaimana, apakah makanan yang diturunkan? Di dalam kitab Sahih Qisasul Anbiya, Ibnu Katsir mengatakan makanan yang diturunkan, kerana peringkat awal tu bukan untuk Hawariyun je 12. Kalau 12 nasi dagang apa habis dah, kan? Tetapi makanan yang diturunkan 7 ekor hitan. Bila sebut hitan ni, ikan yang besar, ikan paus. Wasab'atul arghaf, yakni roti yang besar. Okey. Termasuk, dikatakan termasuk buah-buahan, ruman apa tu, ya. Dan sehinggakan bau dia semerbak sampai begitu jauh. Kalau kita duduk sini mungkin sampai kat Masjid Taqwa ada bau, ya, makanan tu. Dan dikatakan waktu itu yang makan adalah 1,300 orang. Itu hari pertama. Dia turun hari berikutnya, yang datang makan adalah 7,000. Kan? Merupakan perayaan, kan? Lepas tu dikatakan bahawa Nabi Isa mengatakan, okey, untuk orang miskin saja pula. Bila kena orang miskin, kacau lah. Mulalah orang kaya kacau, betul lah. Kita tak dapat. Ambil, kita ambil dulu, dia ambil. Bila ambil, dah langgar arahan, kan? Bila ambil, maka hidangan diangkat semua sekali. Ada yang ambil, menyimpan pula tu, kan? Habislah. Okey, jadi itu di antara hidangan dari langit. Bagaimana wallahu alam, kalau dikata hitan tu ikan paus tu, ikan paus bukan senang, kita pun tak nak makan. Ya? Ikan yang senang boleh makan, yang ada kat tempat kita pun kita tak boleh makan, ikan buntal. Okey, ala kulli hal. Ya. Okey, cerita ini termasuk dalam kisah yang dikaitkan dengan kitab tafsir, dan wallahu alam. Maka secara kasar itulah kisah-kisah berkaitan Al-Maidah yang dikatakan hidangan dari langit. Ingat, bukan ikan tu turun seekor macam tu, tetapi dah siap masak masywi ke apa, wallahu alam. Ya, dah siap terhidang seekor ikan yang besar. Ya, Allah yang Maha Mengetahui. Bolehkah kita minta? Tak boleh. Nak minta kat siapa-siapa belanja, jom makan kat situ. Tu boleh. Ya, lepas kelas kita makan. Okey, tu boleh. Kapitan. Quran tak ada sebut dia turun. Yanzilu minas sama. Kalau kita lihat pada ayat ni, munazziluha. Munazzil, nazil, turun. Bersifat turun. Bersifat turun. Okey, Nabi Isa ini kelebihan yang dia dapat, dan pada Nabi Musa manna wassalwa. Kan? Yang diturunkan sebelum Isa dikatakan disalibkan. Ya, sebelum Nabi Isa disalib. Itu pasal bila Nabi Isa belum Nabi Isa diangkat, kan? Okey. Ya. Kenapa? Kerana isu Isa disalib dan diangkat sebenarnya isu pada zaman tu, ya, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang pasal ada Al-Quran. Zaman tu Hawariyun terbahagi kepada dua juga. Ada yang kata Isa kena salib, ada yang kata Isa tak kena salib. Tu. Dan waktu itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan itu tidak menjadi masalah kepada mereka. Kenapa?
Mereka waktu Isa kena nak mereka tangkap Isa tu, Isa lari. Hawariyun lari menyelamatkan diri, kan? Dan mereka hanya dapat mendengar berita Isa, ada yang dapat berita Isa kena salib. Dan ada yang mengatakan Isa tak kena salib tapi hilang. Jadi Hawariyun terbahagi kepada dua. Ibnu Taimiyah mengatakan tak menjadi masalah kerana mereka waktu itu dalam kelam kabut dan tak tahu apa cerita sebenar Isa, kan? Tapi bila datang turun Al-Quran mengatakan Isa diangkat, kena ikut itu. Jadi bagi kita orang yang beriman mengatakan Isa diangkat. Okay, wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti di sini. Yang itu datang daripada Allah, salah silap pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.